Tumpuan negeri di bawah payu ada laporan mengenai pembinaan loji rawatan air di Lahad Datu. Terus bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Benar Nurul, lebih 4,000 penduduk di 6 kampung sekitar penempatan rancangan Felda di Lahad Datu akan menikmati bekalan air bersih apabila siapnya projek pembinaan loji rawatan air Tanjung Labian. Penyerahan projek loji rawatan air Tanjung Labian Lahad Datu itu disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Menara Kinabalu. Projek yang menelan belanja 18.3 juta ringgit diyakini dapat menyelesaikan masalah bekalan air yang dihadapi oleh penduduk kawasan berkenaan. Antara kampung yang mendapat manfaat ialah Kampung Tanjung Labian, Tanjung Batu, Tinagian, Lok Buani, Lok Sambuang dan Kampung Bahagia. Sistem rawatan air di loji itu menggunakan sistem Aquapack yang mampu menyediakan bekalan air terawat sehingga 4 juta liter air bersih sehari. Dalam majlis sama, Datuk Haji Ji turut menyaksikan majlis penyerahan surat projek naik taraf Jalan Raya Berungis Tuaran. Projek berkenaan dari bulatan Berungis ke persimpangan Jalan Marabahai telah diluluskan untuk dilaksanakan dalam Rolling Plan 2 Rancangan Malaysia ke-12. Skop projek itu melibatkan kerja-kerja menaik taraf Jalan 2 Lorong 2 Hala sedia ada sepanjang 4.09 km kepada 4 Lorong 2 Hala. Kumpulan sawit Kinabalu maju setapak lagi apabila terus menerokai bidang pengeluaran dan penghasilan gula melibatkan komoditi sawit. Ini terbukti apabila 3 memorandum berjaya ditandatangani oleh syarikat milik kerajaan negeri tersebut yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. 3 majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU iaitu antara Sawit Kinabalu Encotech dan All Cosmos Industries Sendirian Berhad, Sawit Kinabalu Sendirian Berhad dan Universiti Teknologi Mara UiTM serta Sawit Kinabalu Sendirian Berhad dengan IIPM Sabah. Hadir menyaksikan memorandum tersebut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sebelum itu dalam ucapannya, usaha kumpulan Sawit Kinabalu yang mempelbagaikan sumber perniagaan seperti pembangunan hartanah, penternakan lembu, pedaging dan burung walit adalah satu inisiatif yang amat baik. Ini ditambah apabila berjaya mencatatkan keuntungan sebelum cukai yang tertinggi dalam sejarah iaitu lebih 320 juta pada tahun ini berbanding unjuran 131 juta. Sementara itu pengarah urusan kumpulan Sawit Kinabalu Dato' Bachok Jansi berkata pihaknya kini merupakan jentera pelaburan dan perniagaan di Sabah berasaskan tanah dan agropertanian secara bersepadu. MOU tersebut adalah sempena sambutan ulang tahun ke-25 kumpulan Sawit Kinabalu. 3 lelaki dipercayai terbabit dalam kegiatan menyeleweng minyak masak bersubsidi berjaya diberkas menerusi 2 serbuan berasingan di Sandakan Sabtu lepas. Manakala nilai rampasan dianggarkan RM97,500. Pegawai Pemerintah Pasukan Gerakan AM PGA Batalion 20 Beluran ACP Muhammad Rafiq Muhammad Mustafa berkata serbuan pertama di Batu 14 Sandakan berjaya menahan suspek berumur 68 tahun bersama-sama 25 tong berisi minyak masak seberat 400 kg. Sementara itu, serbuan kedua di Batu 12 Jalan Labuk turut menahan seorang lelaki berumur 43 tahun bersama-sama pelbagai peralatan untuk menyeleweng minyak masak. Penahan individu ketiga pula seorang lelaki 34 tahun sebagai pemandu lori yang menyerah diri. Sindiket ini mencampurkan minyak masak subsidi dengan minyak masak CPO untuk dijual pada kilang-kilang yang berhampiran. Kita juga telah mengenal pasti beberapa kilang yang terlibat di dalam aktiviti penyelewengan ini dan tindakan akan diambil dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Sandakan. Kabinet SP Sandakan akan membuka siasatan di bawah Seksyen 21 dibaca di bawah Peraturan 31 Perintah Kawalan Bekalan 1974 untuk menyiasat kepada semua pihak yang terlibat dan mempunyai kes tersebutlah. KPDN HEP juga akan menyarankan kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB supaya membatalkan lesen ke atas kilang-kilang memproses minyak masak yang mendapat minyak melalui sumber yang tidak sah.
Sabah mampu mengangkat konsep keluarga Malaysia lebih baik dengan menonjolkan pelbagai budaya dan tradisi yang diamalkan. Ini termasuklah sambutan Pesta Magahau Anjuran Persatuan Momogun Rungus Sabah Samora yang telah diadakan di Ibu Negeri. Sebagai potensi produk pelancongan, kerajaan negeri sentiasa komited dalam menjaga khazanah budaya dan tradisi pelbagai etnik. Sokongan ini juga mampu menjana ekonomi penduduk setempat. Ini dapat menghimpunkan seluruh keluarga, bukan saja bangsa Rungus tetapi masyarakat setempat berhampiran kampung. Memang ada plan kita, perancangan kita. Dan bukan saja Magahau ini, tetapi ada beberapa lagi pesta kesukuan di negeri Sabah ini yang akan kita kenal pasti untuk kita angkat. Datuk Jafri ditemui media selepas merasmikan Pesta Magahau 2021 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Persatuan Momogun Rungus Sabah Samora, Datuk Dr. Jalani Hamdan dalam ucapannya memberitahu penambahbaikan penganjuran dibuat melalui rombakan penstrukturan zon sejak 2019 dan diperkasakan sehingga ke peringkat antarabangsa. Sambutan Pesta Magahau kali ke-8 2021 ini membawa tema Magahau tanpa sempadan bersatu demi keamanan diisikan pertandingan dan persembahan. Cuti sekolah digunakan sebaiknya oleh ibu bapa untuk memenuhi keperluan anak-anak seperti mengadakan majlis berkatan. Justru di Kawang Papar telah diadakan majlis berkatan beramai-ramai khususnya membantu ibu bapa kurang berkemampuan selain dilaksanakan mengikut norma baharu. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kawang, Rosli Haji Ibrahim berkata, program ini melibatkan kerjasama 6 buah masjid. Kali ini kita anjurkan mengikut masjid-masjid. Kalau sebelum ini kita kumpul ramai-ramai. Apabila suasana pandemik melanda, kita ubah pula supaya kita tidak berkumpul dalam jumlah yang begitu besar. Sambutan okey, meriah juga. Pasal ini yang aku rasa kali kedua sudah yang sekarang ni lah. Aku rasa memanglah itu satu kemudahan yang cukup bermakna lah kepada orang-orang kampung lah. Dalam majlis ini seramai 27 kanak-kanak sekitar Kampung Bundusan dan pengalat kecil Papar terlibat dalam program berkatan. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Terus patuh SOP, amalkan kawalan kendiri. Sekali lagi, saya Rita Alusius Malik, kembali kepada Nurul. Silakan.